LGBT adalah akronim merujuk secara kelompok kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan heteroseksual. Dalam kegunaan moden, akronim ini berkaitan dengan perbezaan budaya gay. Istilah LGBT juga bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. Seterusnya adalah faktor-faktor terlibatnya seseorang dengan LGBT. Faktor yang pertama adalah trauma masa lampau. Seseorang yang pernah menjadi mangsa penyelewengan dan mangsa penderaan berpotensi untuk tidak mempunyai seksual yang wajar. Mangsa merasakan penderaan oleh seseorang itu akan menimbulkan perasaan trauma sehingga dewasa dan lebih mudah cenderung untuk terlibat dengan hubungan sesama jenis. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Pembentukan sosial seseorang individu bermula daripada persekitaran terdekatnya iaitu keluarganya sendiri. Jika dalam proses pembentukan watak individu itu keliru dengan perwatakannya sendiri, sudah tentu pembentukan orientasi seksualnya juga boleh menimbulkan masalah. Contohnya seperti keluarga yang melayan anak perempuan seperti anak lelaki dan begitu juga sebaliknya. Walaupun tidak semua kes seperti ini menunjukkan seseorang itu boleh mempunyai orientasi seksual yang tidak sesuai, faktor ini kekal sebagai salah satu punca yang masih banyak ditemui sehingga sekarang. Faktor yang ketiga adalah faktor persekitaran lebih daripada genetik. Golongan LGBT terdiri daripada beberapa jenis individu yang mempunyai orientasi seksual yang berbeza. Satu-satunya dipengaruhi oleh faktor genetik adalah orang intersex. Bagi yang lain, ia lebih dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Sebelum ini disebutkan bahawa faktor keluarga sangat mempengaruhi pembentukan orientasi seksual seseorang. Namun, pengalaman seksual seseorang buat pertama kalinya juga boleh memberi kesan kepada orientasi seksual masa hadapan. Boleh dikatakan bahawa orientasi seksual yang menyimpang ini boleh diajar kepada seseorang yang orientasi seksualnya adalah normal. Lebih mudah untuk mengajarnya kepada seseorang yang tidak mempunyai pengalaman seksual langsung. Faktor yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Kecanggihan teknologi sememangnya memberi manfaat yang amat besar kepada kehidupan manusia. Tetapi jika tidak digunakan dengan bijak, ia boleh menyebabkan penyelewengan orientasi seksual. Individu boleh mendapatkan maklumat tentang LGBT dengan mudah, tetapi malangnya maklumat ini tidak disokong oleh pengetahuan yang tidak mencukupi. Seterusnya adalah LGBT dan kesan terhadap agama, kesihatan dan budaya. Pertama sekali, untuk agama, golongan ini akan merosakkan akidah dan akhlak seseorang. Pengurusan semasa kematian akan menjadi sukar dan maklumat Islam untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai dengan baik sekiranya amalan LGBT ini terus berleluasa. Yang seterusnya adalah kesihatan. Ia juga mudah terdedah dengan pelbagai penyakit berbahaya seperti AIDS, HIV dan pelbagai penyakit kelamin seperti STD. Yang terakhir sekali adalah budaya. Budaya sesebuah kaum tersebut akan tercemar dan dipandang rendah. Masyarakat yang terlibat juga akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat akan jatuh. Seterusnya adalah isu yang dibangkitkan oleh golongan LGBT. Ada sesetengah pejuang LGBT telah melanggar prinsip undang-undang apabila mereka mengusulkan Seksyen 277A-D Kanun Kesesaan atau 574 yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'i dimasukkan kerana pengharaman tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia yang menjadi tonggak himpunan seksualiti merdeka. Golongan ini telah mengusulkan perkara 8-1 dan 8-2 yang mereka jadikan asas untuk mendapatkan hak kebebasan dan hak semerata. Perkara inilah antara yang mereka usulkan secara terbuka untuk mendapatkan tempat di dalam undang-undang di Malaysia. Kerajaan tetap akan melakukan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965-Semakan 1988 Akta 355 bagi membolehkan hukuman lebih berat dijatuhkan ke atas individu terbabit dengan lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata tindakan itu diteruskan kerana budaya LGBT bukan hanya menjadi satu kesalahan syarak dan undang-undang Islam, malah bertentangan fitrah manusia. Beliau berkata apa yang mahu dipastikan ialah lelaki terus kekal dengan sifat kelakiannya manakala perempuan juga tetap dengan sifat keperempuannya. Saya bercakap dari satu sudut, LGBT ini memang bertentangan dengan norma manusia. Bahkan norma Islam sudah barang tentu. Jadi perkara ini sebenarnya satu amalan yang
kita kena tengok semula. Kesimpulannya, apapun, masyarakat menentang LGBT disebabkan oleh dasar kepercayaan amalan yang dilakukan golongan ini bukanlah suatu yang hak dan mengiktiraf. Penyimpangan yang dilakukan golongan berkenaan hanya merosakkan fitrah manusia serta memberi implikasi yang sangat besar terhadap akhlak dan moral. Lihatlah apa yang berlaku di Barat yang memberikan pengiktirafan kepada golongan ini. Didapati lebih banyak kerosakan daripada kebaikan selain meruntuhkan ikatan suci perkahwinan yang difitrahkan Tuhan untuk lelaki dan perempuan dalam membina keluarga yang semula jadi, bukan dengan keluarga buatan yang penuh kepura-puraan. Sekian, terima kasih.